Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok pasal kereta yang memang tak asing lagi bagi peminat JDM, iaitu Nissan Skyline. Dan dekat Malaysia ni yang paling terkenal adalah Skyline R34 lah, yang kalau korang ingat baru-baru ni ada sebiji aksiden langgar pokok. Hai, memang ramai yang kecewa bila tengok gambar-gambar tu. Yelah, mana taknya kereta tu dah lah sangat rare dekat Malaysia dan harga dia sekarang kalau nak beli dah dekat RM500,000 tau. Side mirror saja pun RM11,000. Jadi bila accident macam tu memang rugi banyak lah. Tak tahu kalau insurans boleh cover. Dan satu lagi model yang terkenal dekat Malaysia ni adalah Skyline R32. Yang ini lagi rare. Sebenarnya nak jaga kereta performance yang dah agak lama macam ni bukan satu kerja yang mudah tau. First kali, kereta ni memang dicipta untuk bawa laju. Jadi, bawa slow memang tak sedap. Bila bawa laju pula, memang kuatlah dia punya wear and tear. Lepas tu, bila part tu nak kena ganti, memang satu hal nak mencari spare part. Sebab tu, kereta yang ada dan masih elok lagi dekat Malaysia ni, owner dia boleh kita cakap macam kolektor lah. Diorang anggap kereta tu lebih dari sekadar kereta. Jadi bagi orang yang betul, nilai kereta Skyline ni sangat tinggi. Tapi kalau korang nak tahu, Nissan Skyline R34 ni sebenarnya dah generasi ke-10 Nissan Skyline tau. Generasi pertama dah dibuat dari tahun 1957 lagi. Dah lama tu, sejak kita merdeka lagi. In fact, Nissan Skyline yang pertama sekali dibuat, bukan Nissan pun yang buat. Jadi jom kita tengok sikit sejarah kereta yang legend ni. So, barulah kita boleh appreciate kalau nampak kereta ni dekat atas jalan dan baru kita faham kenapa owner-owner kereta ni sayang sangat dekat kereta dia. Baik, generasi pertama Nissan Skyline ni dibuat oleh Prince Motor Company. Company ni asalnya dia buat kapal terbang tau. Jadi mungkinlah sebab tu kereta ni nama dia Skyline. Ada perkataan sky dekat situ. Generasi pertama Skyline ni dinamakan R21 ataupun S21 dan dia guna enjin 1.5 liter dan kalau korang nak tahu, power dia cuma 60 horsepower je. Kereta Azia sekarang ni pun power dia 66 horsepower tau. Tapi korang kena faham lah yang Skyline first generation ni dibuat pada tahun 57. Jadi 60 horsepower tu pun dah kira hebat lah. Bentuk dia pun memang bentuk kereta-kereta lama lah, macam kita jumpa dalam cerita P. Ramlee dulu-dulu. Dan asalnya Skyline ni diorang marketkan sebagai luxury car dan bukannya performance car. Ada sampai satu generasi nanti diorang tukar fokus kepada performance car. Nanti kita tengok. 6 tahun lepas tu, pada tahun 1963, Prince Motor Company ni dia update Nissan Skyline kepada second generation. In fact, pada masa ni orang tak panggil kereta ni Nissan Skyline lagi, tapi orang panggil Prince Skyline. Sebab company ni dia belum merge dengan Nissan lagi. Tapi Skyline generasi kedua ni dia dah jadi sangat popular tau. Wikipedia panggil kereta ni antara kereta yang paling diminati dekat Jepun. Enjin pun dah makin power berbanding first generation dan pada tahun 66 diorang dah start letak transmission automatic 2-speed dalam kereta ni. Lampu belakang kereta ni pun dah mula start guna lampu yang bulat tu. Dan benda ni kekal sampai Skyline sekarang ni pun masih lampu belakang dia bulat juga. Ada juga orang buat teori yang kereta ni sebenarnya diikut strategi BMW masa tu untuk buat kereta sedan yang kecil tapi power. Korang rasa macam mana? Betul ke? Untuk generasi ketiga pula, kali ni barulah nama Skyline tu diorang letak perkataan Nissan dekat depan. Sebabnya Prince Motor Company ni dia dah bergabung dengan Nissan. Skyline third generation ni dinamakan C10 dan kali ni enjin pun dah makin besar tau. Jadi boleh pilih nak 1.5 liter inline 4 ke 1.8 liter inline 6, 2 liter inline 6 dan paling besar sekali 2.4 liter inline 6. Transmission pun ikut suka, nak manual pun ada, nak auto pun ada. Kemudian pada tahun 1972, Nissan Skyline generasi keempat pun dilancarkan dan nama dia kali ni adalah C110. Code name dia sekarang ni saya tengok macam tak konsisten, tapi ni mungkin internal code name yang diorang guna dekat dalam kilang saja. Sekejap R, sekejap S, sekejap C. Tapi apa-apa pun yang pelik sikit pasal generasi keempat ni adalah kereta ni dijual menggunakan nama Datsun K-Series.
Jadi model yang ada tu dipanggil Datsun 160K, 180K dan 240K. Jadi sekali tengok je kita boleh agak lah. Kalau 160K tu maknanya 1.6 liter enjin dia. Dan kalau 240K tu maknanya 2.4 liter lah enjin dia. Skyline generasi keempat ni ada version GTR. Cuma dia punya jualan ni bertahan sekejap je sebab Nissan stop production GTR ni. Sebab masa tu ada oil crisis dan orang tak nak beli kereta ni. Orang lagi prefer kereta yang jimat minyak. In fact, orang yang pakai sports car macam ni, orang macam pandang serong sikit lah sebab dia bakar banyak minyak. Jadi Nissan pun stop production GTR ni. Kemudian pada tahun 77 pula, Nissan Skyline generasi kelima dilancarkan. Kali ni menggunakan codename C210. Cuma kali ni Nissan dah start masukkan teknologi turbo dalam enjin dia. Jadi kalau dekat Jepun, model ni dianggap sebagai model production yang pertama sekali guna turbocharger. Masa ni kalau korang nak tahu, turbo ni digunakan untuk naikkan power engine tu semata-mata. Kalau sekarang ni, turbo digunakan untuk kecilkan enjin dan jimat minyak, betul tak? Ada beza tau dua benda ni dari segi cara dia orang tune enjin tu dan sebagainya. Dan generasi kelima ni, Nissan dah start export kereta ni ke market dekat Eropah. Kiranya generasi yang sebelum ni memang dunia luar selain Jepun memang tak tahu benda tu wujud. Ada juga orang yang import-export kereta ni tapi officially dari Nissan sendiri tak ada. Dah generasi kelima baru orang dekat Eropah tahu. Untuk generasi keenam Nissan Skyline ni dari segi enjin dah ada enjin yang lagi besar iaitu enjin 2.8 liter inline 6 dan dah ada option untuk enjin diesel. Platform yang digunakan untuk generasi keenam ni adalah platform Nissan Laurel. Dan kereta ni ada banyak sangat option. Dia punya badan tu sama ada nak sedan, nak coupe, nak hatchback, nak wagon pun ada. Dan kalau kira semua variation yang ada 26 pilihan semua sekali. Memang banyak. Saya pun tak tahu macam mana dia boleh adjust kilang dia untuk buat semua 26 variant ni. Biasa kereta sekarang ni paling banyak pun 3 variant je, betul tak? Dan generasi ke-6 ni code name dia adalah R30. Masa ni baru start konsisten dia punya code name sebab lepas ni R31, R32, R33 dengan R34 yang glamour tu. Nissan Skyline R31 ataupun Skyline generasi ke-7 dilancarkan pada tahun 85. Kereta ni pada pandangan saya nampak agak berkotak-kotak dan agak besar berbanding generasi sebelum ni. Dan kereta R31 ni kiranya yang pertama menggunakan enjin RB yang sangat popular tu. Dia punya popular lebih kurang sama dengan enjin 2JZ Toyota Supra tu. Kalau korang nak tahu lagi detail pasal enjin RB ni, boleh klik link dekat sini. Dan untuk Nissan R31 ni ada satu model yang dipanggil GTSR yang mana hanya 823 unit je dibuat untuk lepaskan syarat Nissan nak masuk Group A Touring Car Racing. Kereta ni power dia 207 horsepower, tapi yang racing version punya power dia boleh pergi sampai 430 horsepower. Dan masa ni dah nampak lah yang Skyline ni diorang dah start fokus sebagai performance car. 430 horsepower tu zaman sekarang ni pun dah kira terlebih power tau. Ini pula tahun 80-an dulu. Memang orang takut lah dengan kereta ni. Skyline generasi ke-8 ataupun Skyline R32 pula dilancarkan pada tahun 89. Kali ni hanya ada dua bentuk je available iaitu 2 pintu coupe dengan sedan 4 pintu. Enjin pun ada banyak option daripada 1.8 liter sampai 3 liter pun ada. Dan variant yang ada ni macam-macam lah. Ada GTE, GTS, Autech, HKS, GTR, Tomicaira dan macam-macam lagi. Pada zaman ni kereta ni guna enjin RB26 DETT yang sangat terkenal dan dia boleh output power sebanyak 320 horsepower. Tapi itu kata Nissan lah. Bila orang test balik enjin ni, ada yang cakap enjin ni sebenarnya produce lagi banyak daripada tu. Cuma Nissan je cakap 320 horsepower sebab masa tu ada gentleman agreement dekat Jepun. Sebab dia orang risau kalau enjin ni power sangat akan ada banyak kemalangan. Kereta Nissan Skyline R32 ni walaupun umur dia dah 30 tahun lebih, dekat Malaysia ni kalau korang nak tahu harga dia adalah RM500,000. Memang ganas. Untuk Skyline R33 pula ataupun generasi ke-9 Skyline, entah kenapa kereta ni tak popular sangat dekat Malaysia. Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. Bentuk dia pun bagi saya lebih kurang je dengan R32, cuma dia lebih berat sikit. Mungkin sebab Nissan pack lagi banyak teknologi dalam kereta ni. Dan of course, ada juga versi GTR untuk R33 ni yang dibuat oleh Nissan. Dan dikatakan R33 GTR ni kereta production pertama
yang dapat habiskan satu lap dekat Nürburgring di bawah 8 minit. Masa dia adalah 7 minit 59 saat. Bawah 8 minit lah tu kan. Okey, dan akhirnya selepas 9 generasi berlalu, akhirnya sampailah kita ke generasi ke-10 iaitu Nissan Skyline R34. Panjang cerita hari ni. Skyline generasi ke-10 ni dilancarkan pada tahun 88 dan kalau ikutkan teknologi yang ada dalam kereta ni, dia memang mendahului kereta-kereta lain pada zaman tu lah. Contohnya kalau GTR, ada teknologi yang Nissan panggil ATESA ataupun Advanced Total Traction Engineering System for All Terrain. Dan kalau bahasa simpelnya, sistem all-wheel drive lah yang boleh kontrol power delivery berapa banyak untuk distribute ke tayar depan, berapa banyak ke tayar belakang. Zaman sekarang pun tak semua kereta ada teknologi ni tau. Kalau ikutkan memang logik Nissan bersusah payah develop teknologi all-wheel drive ni sebab bila enjin dah power sangat, dua tayar je memang tak cukup untuk deliver power tu dekat atas jalan. Jadi nak tak nak kena ada juga all-wheel drive ni. Jadi Nissan Skyline ni memang panjang sejarah dia. Kalau ikutkan ada lagi Skyline yang dibuat selepas generasi ke-10 ni, tapi dah tak ada yang performance oriented. Sebab nak buat kereta performance ni bukannya mudah. Belanja pun tinggi, lepas tu demand tak banyak. Jadi memang mencabar. Okey, apa-apa pun jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sesuatu dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Dan kalau anda berminat, boleh juga join membership Hasbullah Syarah dengan cara tekan butang join dekat bawah. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.